yang disepakati sunat. Mengikut jumhur kita melakukan sujud sajadah. Kemudian ada beberapa tempat yang ada khilaf dalam kalangan ulama. Mazhab Maliki, surah Sad ayat 24 dan juga surah An-Najm ayat 62, surah Al-Insyiqaq ayat 21 dan surah Al-Alaq ayat 19. 10 tempat tadi sepakat, yang ni mazhab Maliki kata juga merupakan ayat sajadah. Ya, lagi 4 tempat ni mengikut mazhab Maliki. Maaf, ikut mazhab Hanafi. Maliki satu je. Maliki tambah lagi satu, iaitu surah Sad ayat 24. Hanafi tambah lagi 4. Ya, 4 tempat. Hanafi 4 tempat. Surah Sad ayat 24, surah Najm ayat 62, surah Insyiqaq ayat 21 dan juga Al-Alaq ayat 19. Mazhab Syafi'i pula, dia mazhab Syafi'i dan Hambali, surah Al-Hajj ayat 77, surah Najm, Insyiqaq, Al-Alaq sama macam mazhab Hanafi, cuma dia ada tambah surah Al-Hajj ayat 77. Maka kalau kita tengok dalam Quran kita secara umum, kita akan jumpa tanda-tanda sujud ni, ya, di 15 tempat dalam Quran. Tetapi ikut mazhab kita hanya 14 tempat yang kita buat sujud sajadah. Satu tempat dalam surah Sad, ya, Sajadatus Sad, tidak dianggap sebagai ayat sajadah. Maka implikasi dia macam disebut dalam Mughni Muhtaj, dalam Majmu', tempat tu kalau kita baca dan kita buat sujud dalam solat, sembahyang kita batal. Sebab mazhab kita tak beranggapan ia ayat sajadah. Jadi ya, adik-adik hafiz ni kena ingat, bila masuk sajadah Sad bukan sujud sajadah, walaupun ada tanda ayat sajadah. Maka kalau kita baca dan kita sengaja melakukan sujud sajadah dalam solat, solat kita boleh batal mengikut qaul mu'tamad mazhab. Ya. Dan ada qaul muqabil, qaul lawan kepada qaul mu'tamad yang mengatakan tak batal. Imam Nawawi ada kait, kalau orang tu buat dengan niat taklid kepada mazhab Hanafi, maka tak batal solat. Ya, kalau dia niat taklid mazhab Hanafi yang beranggapan di situ ayat sajadah. Adapun ikut mazhab kita dan mazhab Hambali, ayat 24 surah Sad bukan ayat sajadah. Maka kalau kita buat dalam solat, boleh batal solat. Baik, bab yang ke-8. Janganlah membaca Al-Quran ketika junub dan haid. Ni bab penting. Terutamanya hari ini kita ada ramai guru-guru, hampir lebih 1000 orang guru perempuan yang terlibat menjadi guru-guru tasmi' anak-anak kita yang hafal Quran. Campur dengan guru-guru kafir yang mengajar Quran lagi, lebih besar ruang dia. Campur dengan guru-guru Jekof lagi, lebih besar lagi. Ya, guru-guru agama perempuan yang terlibat dengan Al-Quran. Takkan waktu 15 hari dia haid dia tak mengajar. Ya, makan gaji free. Ya, sebab alasan haid. Begitu juga melibatkan hampir 11,000 anak-anak perempuan hari ini yang terlibat dalam pengajian-pengajian tahfiz, baik di sekolah swasta maupun di sekolah-sekolah kementerian. Takkan kita nak buat ulang periksa SPM sampai 3-4 kali. Sebab apa?
oh ni tak boleh nak diuji sebab dia tengah haid. Ya, maka melibatkan hukum yang tak pernah terlintas dan berlaku kepada generasi zaman dulu. Maka kita perlu kepada ijtihad ulama semasa dalam masalah orang perempuan baca Quran dalam keadaan haid ni. Ya, kena ada ijtihad semasa. Kita boleh rujuk dalam dalam himpunan fatwa Darul Ifta Mesir, Darul Ifta Jordan, fatwa Syekh Nuh Qudah, fatwa Oman dan beberapa fatwa lagi yang merujuk kepada fatwa-fatwa semasa berkenaan dengan hukum ni. Ya, baik. Bab ni saya tak boleh nak baca panjang, memandangkan kita cuma ada sejam je lagi. Cuma kita nak ringkaskan hukum. Masalah orang junub baca Quran, maka ulama mengatakan hukum dia haram. Ya, ulama mengatakan hukumnya haram bagi orang yang berjunub baca Quran. Sebab apa? Sebab orang yang berjunub, dia boleh menamatkan junub dia bila-bila masa dengan dia mandi wajib. Maka tidak ada keperluan untuk dia baca Quran waktu berjunub kerana dia boleh mandi wajib. Maka dengan sebab itu sepakat ulama orang junub haram baca Quran. Ulama berbeza pandangan dalam masalah orang haid baca Quran. Ya, orang haid baca Quran ada khilaf ulama. Mazhab Maliki mengatakan orang haid boleh baca Quran secara mutlak. Tak kira guru ke, pelajar ke, orang biasa ke, boleh baca Quran secara mutlak. Kerana mengikut Imam Maliki, ya, mengikut Imam Maliki, tegahan ya baca Quran dalam bentuk diqiyaskan kepada hadis orang junub, maka qiyas itu qiyas yang tidak kuat ikut hujah mazhab Maliki. Yang pertama, hadis tu hadis dhaif satu. Yang kedua, kalau diqiyaskan pun qiyas yang tidak kuat, kerana junub boleh ditamatkan bila-bila masa, sedangkan haid di luar bidang kuasa para wanita. Ya, dia bukan boleh pesan darah dia cukup dah tu, berhentilah. Ya, tak boleh macam tu. Maka selama mana ada darah, selama itulah ada haid. Dengan sebab itu mazhab Maliki mengatakan perempuan yang haid boleh baca Quran secara mutlak. Ya. Dia tak ada kait dengan pelajar ke, tak ada kait dengan apa. Apatah lagi kalau bimbang boleh lupa, maka lebih-lebih lagi dibolehkan untuk baca Quran. Itu ikut mazhab Maliki. Jumhur ulama qiyas pada hadis, ya, pada hadis tegahan junub dengan qiyas aulawi. Kalau yang berjunub pun dah tak boleh baca, maka yang haid lebih-lebih lagi tak boleh baca, sebab haid lebih besar daripada junub. Ya, dengan qiyas aulawi. Kalau junub saja dah tak boleh baca, haid lebih-lebih lagi tak boleh, kerana haid sebesar-besar hadas, lebih besar daripada junub. Maka jumhur ulama kata tak boleh orang perempuan haid baca Quran secara mutlak. Yang langsung tak boleh. Baik. Bagaimana solusi bagi kita yang kita sebutkan tadi? Kita ada ribuan guru perempuan, kita ada puluhan ribu anak-anak pelajar, ya, perempuan yang terlibat dengan sistem pengajian tahfiz di zaman ini. Maka kebanyakannya, bila kita rujuk Darul Ifta Mesir, Jordan dan juga fatwa Syekh Nuh Qudah, begitu juga fatwa yang digezetkan di negeri Johor,
Ya, Johor ada fatwa khusus berkenaan dengan wanita haid ni baca Quran, dan juga fatwa wilayah persekutuan. Maka kesimpulan kita dapat buat, kesemua fatwa-fatwa tersebut merujuk kepada mazhab Maliki. Bermaksud apa? Ya, mengharuskan anak-anak pelajar, guru-guru yang mengajar Quran, begitulah juga dengan hafizah untuk baca Quran, khusus untuk mereka baca Quran dalam keadaan haid, dibolehkan, ya, atas alasan bertaklid kepada mazhab Maliki. Cuma fatwa-fatwa tersebut tidak menggalakkan orang kebanyakan untuk mengamalkannya. Maksudnya dia hanya khusus untuk guru Quran, dia hanya khusus untuk anak-anak pelajar yang nak masuk peperiksaan dan sebagainya, yang nak habiskan silibus pengajian, dibolehkan. Tapi kalau dia ni, ya, tak ada apa kena mengena pun, hanya sekadar duk baca Quran saja, bila masuk datang haid dia nak baca juga, maka kekal terikat dengan pandangan jumhur yang mengatakan haram. Ya, jadi dia hanya khusus untuk anak-anak pelajar dan juga untuk guru-guru Quran saja, ya, yang dibolehkan untuk baca. Maka untuk orang lain kekal dengan kita katakan sikap warak hukum, pegang pandangan jumhur ulama yang mengatakan tak boleh baca, hukum dia haram bagi, ya, orang kebanyakan, ya, perempuan yang haid baca Quran. Itu kesimpulan yang dapat kita buat. Baik. Hal yang khilaf tadi tu pada masalah baca, bukan pada masalah tulis. Ya. Sebab apa? Sebab sepakat ulama sentuh mushaf hukum dia haram bagi wanita haid dan bagi orang yang berjunub. Maka yang khilaf tadi itu dalam masalah apa? Dalam masalah baca saja. Tapi dalam masalah sentuh Quran tak ada khilaf, hukum dia haram. Maka anak-anak pelajar waktu dia dalam keadaan haid, dia kena buka tafsir. Tak boleh dia nak pergi buka mushaf Quran pegang macam biasa, hukum dia haram. Kena buka tafsir. Begitu juga kalau ada sekolah-sekolah yang buat tahriri, maksudnya mushaf yadawi, mushaf tulisan tangan. Pelajar ni dia kena tulis balik ayat yang dia hafal, satu muka surat, tulis balik. Maka dalam keadaan haid kita syorkan jangan tulis. Sebab apa? Itu juga masuk dalam hukum sentuh mushaf. Sebab Imam Nawawi dalam kitab Tibyan menyebutkan sehelai kertas kalau dah ditulis ayat Quran, maka fi hukmil Quran, dia dah jadi mulia sama hukum Quran. Sentuh dia kita kena ada wudu, ya, kita kena jaga penghormatan dia. Maka dengan sebab itu, ya, di peringkat kementerian saya tak syorkan pelajar-pelajar tahfiz di sekolah-sekolah kementerian menulis Quran ketika mereka dalam hal keadaan haid. Untuk tasmi' kita masih bagi, ya, untuk murajaah kita masih bagi, tapi untuk tulis kita kata minta maaf jangan. Ya, sebab yang ni tak ada khilaf dalam kalangan ulama. Yang ada khilaf pada hukum baca saja. Bolehlah kita tasamuh untuk taklid pada mazhab Maliki. Satu lagi juga peringatan pada adik-adik, ya, hafizah ni. Mazhab Maliki mengharuskan wanita haid baca Quran hanyalah ketika dalam hal keadaan masih ada haid. Tetapi sekiranya haid dah berhenti, cuma dia tangguh mandi, sengaja melengah-lengahkan mandi wajib, maka pada ketika itu mazhab Maliki juga menghukum haram wanita tersebut membaca Quran. Ya, dia haid dia dah berhenti dah, tapi dia tangguh mandi, tak apalah zuhur nanti baru mandi. Ya, tapi pagi pi tasmik dengan ustaz. Ya, pagi pi tasmik.
sedangkan haid dah berhenti. Maka di sini mazhab Maliki juga katanya hukumnya haram. Ya, mazhab Maliki juga berpandangan haram bagi mereka yang dah pun ya berhenti haid cuma menangguh mandi wajib, sebab dia dah sama dengan hukum orang yang berjunub. Ya, di mana orang yang berjunub diharamkan kerana dia boleh tamatkan junub dia bila-bila masa, maka menangguhkan mandi wajib baca Quran hukum dia haram. Baik, berikutnya bab yang ke-9 berkenaan dengan menyentuh dan membawa Al-Quran. Sentuh macam mana? Sentuh, kita letak tangan, sentuh, ni sentuh. Bawa, angkat. Maka antara sentuh macam ni dengan angkat, mana yang lebih banyak? Angkat. Sebab angkat ni duduk sedia dengan kita. Sentuh ni dia duduk atas meja, kita sentuh macam tu aja. Maka kalau sentuh pun hukum dia dah haram, angkat lebih-lebih lagi haram. Ya, sebab dia guna qiyas aulawi, qiyas yang lebih utama. Sentuh pun dah tak boleh, bawa lebih-lebih lagi tak boleh. Sebab bawa adalah mubalaghah fil lamsi, berlebih-lebihan dalam menyentuh. Ya, bawa tu dianggap berlebih-lebihan dalam menyentuh. Baik. Halaman 37 tu bawah tu. Ya, kecualilah kalau dibimbangi Quran tu jatuh kena najis, Quran basah, Quran terbakar, Quran jatuh pada tangan orang kafir, maka pada ketika itu boleh untuk kita ambil Quran walaupun dalam hal keadaan tak ada wudu, disebabkan nak menjaga kehormatan dia. Quran ada pada budak yang belum mumayyiz, dia duk koyak selai. Kita kata jangan dok pergi ambil wuduk dulu, separuh dah koyak. Ya, maka waktu tu kita boleh aja ambil. Ya, kita boleh aja ambil rampah daripada dia supaya tidak dirosakkan Quran tadi. Ya, maka itu dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat. Baik, bab yang ke-10, membersihkan mulut untuk membaca Quran. Antara memuliakan dan mengagungkan Quran juga ialah kita ya membersihkan mulut, iaitu bersugi. Ya, ketika mana nak baca Quran. Ada satu asar daripada Sayyidina Ali, tapi tak didatangkan oleh pengarang ni. Cuma kalau kita baca di dalam kitab Itqan ada, inna afwahakum turuqul Quran. Sesungguhnya mulut-mulut kalian ialah jalan keluar Al-Quran. Maka hendaklah kalian bersugi. Ya, bersihkan mulut sebelum baca Quran. Maka hukum sunat kita ya bersiwak sebelum baca Quran. Laula an asyqa ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Dalam hadis ada sebut ma'a, dalam hadis ada sebut inda, tapi dalam hadis tak ada sebut fi. Fi kulli solah tak ada. Ya, tak ada sebut fi. Maka ulama mengatakan bahawa kalau fi, dia mestilah berlaku di dalam perbuatan itu sendiri. Seperti fi kulli wudu, bermaksud tuntutan bersugi ketika kita sedang berwudu. Tapi apabila disebut ma'a dan inda, maka ia bermaksud ada selang waktu nak semayang kita bersugi, tapi bukanlah dekat-dekat takbir baru nak pergi duk sugi dah. Ya, kita sugi waktu wuduk tu pun dah dianggap sebagai sugi untuk sembahyang. Ya, sebab dia guna inda. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian-pakaian kalian setiap kali hadir ke masjid. Kita ni pakai baju dulu baru datang masjid ke? Datang masjid bulat-bulat baru pakai baju? Ya, pakai baju dulu baru datang masjid, bukan datang bulat-bulat pakai baju kat masjid. Ya, itu maksud inda. Inda tu maksudnya perbuatan tu jadi dulu baru kita buat, baru kita datang. Ya,
Maka bila Nabi kita sebut inda kulli salah dalam masalah sugi, kalaulah tak jadi payah pada umatku, aku suruh umatku bersugi setiap kali nak solat, maka inda di situ dengan makna kalau waktu kita berwuduk kita dah sugi, maka itu sudah pun masuk dalam erti kata sugi untuk sembahyang. Bukan dekat-dekat nak takbir baru duk sibuk keluar ya nak sugi ya. Bolehlah kalau nak beramal, tapi ada ulama kata makruh bagi orang yang mudah berdarah gusi, disebabkan akan menyebabkan batal sembahyang pula. Ya. Kadang-kadang ada setengah orang ni dia duk tengok ke kita, ustaz ni duk mengajar hadis, duk mengajar apa, tapi tak beramal sugi pun. Ya. Sampai datang jumpa, saya kagum ustaz mengajar tadi, tapi saya satu aja tak puas hati. Ustaz jadi imam tadi, ustaz tak sugi. Ya. Sebab dia nak duduk tengok tu, nak buat keluar tak buat keluar. Dekat-dekat nak takbir tu. Ya. Sebab dia faham ya, dekat takbir baru boleh sugi. Sedangkan lafaz inda tu macam kita katakan tadilah, inda kulli masjidin tu bukan datang masjid bulat-bulat baru pakai baju kat sini, pakai baju kat rumah lagi. Ya. Maka begitulah juga inda kulli salah, bermaksud kalau kita dah sugi dah waktu kita wuduk, itu sudah memadah. Baik, bab yang ke-11, membaca secara jahar di dalam solat malam. Hukum dia sunat kita baca kuat dalam sembahyang malam, ya, jahar Nabi kita buat. Dalam riwayat juga ada riwayat Nabi kita baca perlahan. Ya, maka ulama mengatakan baik baca kuat, baik baca perlahan, kedua-duanya dibolehkan. Ya, apabila ditanya Sayyidina Umar sebab apa baca kuat sangat, kata Sayyidina Umar, ya, saunan lisyayatin, harban lisyayatin, saunan linnayamin. Aku baca kuat supaya setan lari dan supaya yang mengantuk jaga. Dengar baca kuat yang mengantuk pun jaga. Ya. Manakala bila ditanya Sayyidina Abu Bakar, sebab apalah kamu semayang malam ni baca pelan sangat? Kata Abu Bakar, aku sedang bermunajat kepada Allah dan Tuhanku tidak peka. Ya, buat apa nak jerit-jerit? Ya, Tuhan aku tidak peka. Maka Nabi kita kata betul juga. Maka di sini menunjukkan keluasan syarak ya, pada bacaan. Nak baca kuat boleh, nak baca pelan pun boleh. Kalau dengan bacaan kuat tadi tu tidak mengganggu siapa-siapa, maka hukum dia afdal baca kuat. Tapi kalau dengan baca kuat tadi tu boleh jadi gangguan pada orang lain. Disebabkan apa? Ya, tersasul kawan ni penjuru ni baca ayat lain, kawan nu penjuru nu baca ayat lain, kawan nu baca ayat lain pula. Ya, maka terganggu satu sama lain, tersasul. Hak depan baca Yasin, hak belakang baca Sajadah, tiba-tiba belakang pun jadi Yasin juga. Ya, terikut dengan hak depan. Maka pada ketika itu tak boleh baca kuat, hukum dia haram kerana ganggu pada orang lain. Ganggu pada orang lain ni macam mana? Apabila dia bukan sahibul majlis. Sayyidina Umar masuk dalam masjid, dengar orang baca Quran. Kawan ni baca ayat ni, kawan nu baca ayat lain, kawan nu pula ayat lain, kawan nu pula ayat lain, tapi baca kuat-kuat belaka sampai ikhtilat, bercampur habis. Maka adakah sahibul majlis? Tak ada, sebab masing-masing sendirian. Maka Sayyidina Umar pun kumpul mereka semua sembahyang di belakang Ubay bin Ka'ab. Ubay baca kuat, yang lain semua semak bacaan Ubay. Pada ketika itu siapa sahibul majlis? Ubay sahibul majlis. Maka ulama mengatakan bahawa kalau ada sahibul majlis, kita tak boleh komplain dia baca kuat ganggu kita solat. Ya, kadang-kadang ni bulan Ramadan kita majlis masjid-masjid ada buat qiyamul lail, panggil imam jemputan untuk bimbing sembahyang malam. Tapi ada jemaah yang kata afdal kita sembahyang asing-asing. Ya, sembahyang malam ni bukan sembahyang berjemaah, lebih afdal kita sembahyang seorang-seorang. Maka dia tak ikut jemaah, dia pergi sembahyang belakang-belakang seorang-seorang.
tapi dia komplain. Buat jemaah pun tak payahlah guna mikrofon, ganggu kami-kami kat belakang ni. Dia komplain. Ya, dia komplain. Sedangkan yang dia komplain tu sahibul majlis. Maka itu contoh, ya, reti satu hukum, ya, tak tahu hukum lain. Ya, dia tahu afdal sembahyang seorang-seorang aja, tapi dia tak tahu dia pergi komplain sahibul majlis yang Saidina Umar buat. Ya, saya tengah duk mengajak ni. Bila kita mengajak, ada orang masuk sembahyang tahiyatul masjid, kita pun minta maaf tuan-tuan, saya slowkan dulu suara sebab ganggu kawan sembahyang. Ya, tengah duk ceramah ni, berhenti kejap. Masuk seorang sembahyang lagi, berhenti pula. Masuk seorang berhenti pula. Sebab apa? Sebab ya, nak meraihkan yang sembahyang, tak nak suara kita ganggu. Mana boleh macam tu? Kita sahibul majlis. Ya, maka sahibul majlis tidak dihukum makruh baca Quran, sehingga terganggu orang lain. Tak ada masalah sebab kita sahibul majlis. Sahibul majlis. Sama macam ustaz yang mengajar lah. Dia tengah nak mengajar, ada seorang masuk, dia berhenti. Ada seorang masuk, dia berhenti. Sampai bila nak mengaji? Ya, maka dia sahibul majlis. Baik, yang berikutnya kita tengok pula bab yang ke-12, makruh memutuskan bacaan kerana percakapan manusia. Makruh hukum dia kita berhenti sebab nak bercakap. Ya. Baca Quran ni bila kita berhenti tu ada nama dia waqaf. Waqaf bermaksud kita berhenti untuk ambil nafas dan sambung baca. Itu nama dia waqaf. Ada berhenti tak bernafas dan terus bacaan juga, itu berhenti yang namanya saktah, yang hukumnya juga adalah, ya, dituntut kerana mutaba'ah, ikut kepada perbuatan Nabi. Wa qila man raq, berhenti sekejap man tu, ya, maka itu nama dia saktah, berhenti juga, tapi untuk meneruskan bacaan dalam hal keadaan ta'abbudi, mengikut perbuatan Nabi. Yang ketiga ialah berhenti dengan niat memutuskan bacaan. Ya, tengah duk baca Quran ni berhenti, Waalaikumsalam, jawab salam. Ya, maka berhenti yang macam tu dia panggil apa? Qata'. Ya, qata'. Jadi ada waqaf, ada saktah, ada qata'. Ya, qata' ini mestilah pada hujung ayat. Tak boleh tengah-tengah ayat duduk berhenti jawab salam. Ya, mesti hujung ayat. Qata' mesti di hujung ayat. Dan setiap qata' bila kita nak mula baca semula, sunat baca a'udzubillah. Ya, kita berhenti sebab jawab, ya, jawab telefon. Kita berhenti sebab jawab salam. Kita berhenti sebab nak minum air. Maka berhenti dengan niat, ya, untuk memutuskan bacaan. Pada ketika itu bila kita nak mula semula, sunat baca a'udzubillah. Sunat baca a'udzubillah. Dan makruh berhenti semata-mata hanya untuk bercakap. Ya, semata-mata untuk bercakap, makruh berhenti. Berkenaan dengan jawab salam, orang yang bagi salam ada dua kaul. Satu kaul kata hendaklah kita berhenti baca dan jawab salam, sebab menjawab salam tu hukum dia wajib. Ada satu kaul mengatakan bahawa tidak perlu jawab salam, cukup dengan istilam, angkat tangan aja. Orang bagi salam, Assalamualaikum, kita tengah baca Quran, kita angkat tangan aja. Ya. Tapi Imam Nawawi kata kaul ni kaul yang tidak, kaul yang tidak kuat, kaul yang dhaif. Ya, kaul yang dhaif.
Jadi utama juga ialah kita berhenti dan jawab salam. Sebab apa? Bila bertembung dua perkara sunat, ya, hendaklah kita utamakan sunat yang sempit waktu. Baca Quran sunat, jawab azan sunat. Maka antara sunat jawab azan dengan sunat baca Quran sunat yang luas, sepanjang masa boleh baca. Jawab azan hanya boleh waktu azan saja. Maka antara baca Quran dengan jawab azan adalah sunat yang sempit waktu. Maka hendaklah kita mengutamakan sunat yang sempit waktu bila bertembung dengan sunat yang luas waktu. Maka kalau kita tengah baca Quran, afdal kita berhenti dulu kerana jawab salam. Jawab azan. Kemudian baru kita sambung baca Quran. Sebab kita tak boleh tangguh jawab azan. Jawab azan hanya waktu tu aja. Sedangkan baca Quran boleh tangguh. Ya. Itu bila bertembung dua perkara sunat, utamakan sunat yang sempit waktu. Maka kalau bertembung antara sunat dan wajib, kata Imam Nawawi, maka lebih utamalah kita mengutamakan yang wajib. Seperti jawab salam tadi, baca Quran sunat, jawab salam wajib. Maka berhenti dulu baca Quran, jawab salam. Kalau ada keperluan, boleh kita berhenti baca. Contohnya macam orang yang tengah baca Quran tiba-tiba tersedak, tiba-tiba terbatuk, tiba-tiba terbersin, boleh aja berhenti. Sebagaimana hadis pada halaman 45 tu, Nabi kita baca Quran, tiba-tiba baginda terbatuk, maka baginda memberhentikan bacaan. Baik, berikutnya memperelokkan suara sekadar kemampuan. Salah satu tanda kita mengagungkan dan memuliakan Quran juga, kita memperelokkan suara dan dalam bacaan Quran. Ya, memperelokkan suara dalam bacaan Quran. Suara ni ada dua. Satu nama dia suara anugerah. Orang ni memang dia suara sedap dah. Ya, suara dah sedap dah. Tu suara anugerah. Kita tengok qori-qori kebiasaannya, ya, adik-beradik dia, ya, mak ayah dia, keturunan dia memang keturunan suara, ahli suara. Itu suara anugerah. Yang kedua dia panggil suara lenturan. Suara lenturan ni, orang ni suara dia tak sedap. Tapi sebab dia duduk belajar vokal, dia belajar cara teknik jaga suara, dia belajar cara macam mana nak mengalunkan lagu, lama kelamaan dia jadi sedap juga. Tapi dia ni kena usaha lebih. Itu suara lenturan. Kebanyakan kita ni adalah suara lenturan. Maksudnya apa? Boleh nak baca Quran dengan baik apabila kita melatih. Kita melatih, ikut latihan-latihan suara supaya kita dapat baca dengan baik. Maka ulama mengatakan, memperelokkan suara itu adalah mustahab selama mana bacaan yang kita baca tadi itu tidak mengubah makna. Jangan duk tumpu pada suara saja tapi baca tak betul hukum. Panjang pendek apa semua dia tak kira, dia janji lagu aja. Maka bacaan yang macam tu hukum dia haram. Seperti bacaan tamtid. Zaman dulu ada, tuan-tuan. Tahun 90, sekitar tahun 96, saya pernah hadir satu majlis bacaan berzanji. Di Pulau Pinang ni. Di Pulau Pinang. Tapi zaman tu baca berzanji sampai ke belakang tempat tahlil berzanji itu pun dia baca cara berzanji juga. Zaman sekarang ni orang tak baca dah, orang buat tahlil biasa aja. Hak dulu-dulu ni dia tarik berzanji juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia tu tajwid di kok mana? Ya. Baca yang macam tu dia panggil tamtid. Hukum dia haram. Kerana melagu-lagukan Al-Quran lebih daripada had bacaan yang sebenar, ya, yang bersalahan dengan ilmu tajwid. Hukum dia haram sebab dia kira lagu aja. Ya, masuk tabaqat yang ketiga dia lagi kuat, lagi panjang. Ya, maka hukum dia haram. Zaman kita ni dah tak ada orang tak buat dah. Ya, dulu ada. Sekarang ni perkembangan ilmu Quran pesat di negara kita. Ya, hafiz-hafiz pun ramai dah. Pakar-pakar tajwid pun dah ramai, jadi tak ada orang nak buat. Ya, dulu satu masa ada. Itu nama dia tamtid, hukum dia haram. Baik, ya, halaman 48, 49 ini berkenaan dengan ya perbahasan berkenaan dengan memperindahkan suara, melagukan Quran. Yang ada ulama kata hukum melagukan Quran haram, ada ulama kata hukum melagukan Quran mustahab, ada ulama kata hukum dia harus. Jadi pengarang menceritakan kepada kita keseluruhan hukum-hukum. Cuma kita boleh buat kesimpulan satu aja, ambil pada pandangan yang mengatakan mustahab selama mana bacaan itu tidak menukar huruf, tidak mengubah makna. Ya, maka hukum dia sunan. Ya, hukum dia boleh untuk kita amalkan. Baik, bab yang ke-14 berkenaan dengan tartil. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ibnu Jarir At-Tabari berkata dalam tafsirnya, menyatakan bacaan Quran ketika kamu membacanya dan perlahankan, jangan membacanya secara tergesa-gesa. Bacalah ia dengan bacaan yang nyata lagi jelas. Yang dikatakan tartil tu bacaan yang nyata lagi jelas dengan penuh ketenangan. Itu bacaan tartil. Ya, dituntut untuk kita baca Quran ni secara tartil. Dan tartil ni ya, bila ditanya Sayyidina Ali bin Abi Talib apa makna tartil, Sayyidina Ali mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan sebutan huruf dan mengetahui tempat berhenti. Maksudnya orang yang baca dengan tartil ni orang yang berhenti kena pada tempat, sebutan dia juga tepat dalam sebutan. Ya, tepat dalam sebutan. Baik, hadis yang halaman yang ke-52. Ada seorang lelaki, dia cerita pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kata semalam dia baca habis surah Mufassal. Surah Mufassal ni surah-surah pendek. Ya, surah-surah pendek. Pengarang kata daripada surah Qaf sampai surah An-Nas. Ini pandangan pengarang. Adapun Imam Sayuti dalam kitab Itqan mengatakan surah Mufassal bermula daripada surah Hujurat sampai surah An-Nas. Itu surah Mufassal mengikut Imam Sayuti. Maka bila orang tu bagi tahu semalam saya baca semua surah Mufassal. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud pun berkata, kamu membacanya secara haz, seperti haznya syair, maksudnya baca bertalu-talu macam orang baca matan tu, lagi laju lagi hebat. Ya, lagi laju lagi hebat. Awaluha sahih wa mattasal isnaduhu wa lam yushazza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanu ma'rufun turkun wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtuhirat wa kullu ma'an rutbati husni qasur fahuwa dha'if wa huwa akthamun qusur. Ya, lagi laju baca lagi kuat ingat. Quran tak boleh buat macam tu. Quran sebab kalau kita baca macam tu akan
ya akan tertinggallah hukum-hukum tajwid dan juga tadabbur. Maka Abdullah menegur, kamu membacanya secara haz seperti haznya syair. Sungguhnya kami telah menghafal Al-Qur'an, surah-surah yang sama panjang pendek, yang dibaca oleh Nabi SAW kerana ketenangan bacaan baginda. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami dulu boleh hafal surah sebab Nabi baca tenang, sampai kami boleh ikut dan hafal. 18 daripada surah Mufassal dan 2 surah daripada surah Hamim, ya, surah yang dimulakan dengan Hamim. Maksudnya Abdullah mengingkari perbuatan orang yang baca cepat-cepat, kerana bacaan yang cepat itu tak menepati sunnah. Sunnahnya ialah baca dengan tenang. Ya, baca dengan tenang. Zaman-zaman dulu ada, zaman tahun 90-an tu ada, ya, kalau imam tarawih tu Allahu Akbar, Allah punyalah laju, ya. Zaman kita ni tak ada, ya. Ada baca macam tu, jemaah tak mau apa baca, ya. Zaman dulu ada, ya, zaman dulu ada. Ya, zaman ni tak ada dah. Baik, yang berikutnya halaman 53 itu ialah gambaran bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana Nabi kita baca ayatan-ayatan, satu ayat, satu ayat, satu ayat. Ya. Baik, berikutnya halaman 54, tidak mengkhatamkan Quran kurang daripada 3 hari. Dari segi adab dalam mengagungkan dan memuliakan Al-Quran juga, ulama mengatakan bagi orang awam ni, ya, orang kita ni lah, ya, tidak khatam Quran kurang 3 hari. Ya, tak khatam Quran kurang 3 hari. Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As, bila dia khatam Quran tiap-tiap malam, Nabi kita tegur. Maka Nabi kita suruh dia khatam 10 hari sekali. Dia kata, aku boleh kuat lebih pada tu. Nabi kata 7 hari sekali. Kata dia, aku boleh lagi ya Rasulullah, kurang pada tu. Nabi kata 3 hari sekali. Dan Nabi kita katakan la yafqahu, tidak akan mengerti man qara al-Quran fi aqalla min salasin, halaman 55 tu. Tidak akan mengerti siapa yang mengakhiri pembacaan Al-Quran dalam waktu kurang 3 hari. Buat catatan, Nabi kata tak mengerti, Nabi tak kata tak ada pahala. Ya. Ada setengah orang, bila kita cerita, kata Imam Syafi'i khatam Quran sehari 2 kali dalam bulan Ramadan, ya, maka pada ketika itu dia kata, apa ni Imam Syafi'i tak kerti ke? Hadis dah sebut dah, khatam Quran tak boleh kurang 3 hari. Ya. Pasal Imam Syafi'i kerti lah tu. Sebab apa? Nabi kata tak mengerti, maksudnya apa? Dalam mentadabbur, dalam memahami ayat demi ayat. Nabi tak menafikan, Nabi tak kata tak ada pahala siapa baca Quran kurang 3 hari. Maka di sini ulama mengatakan, kalau ada orang yang mampu khatam sehari sekali pun, dari segi pahala dapat, cuma dari segi tadabbur saja yang kurang. Sebab yang Nabi kata la yafqahu tu dari segi tadabbur. Kira-kiranya Imam Syafi'i yang dah hafal ingat Quran sebati dengan hidup, ya, apakah dia tak mengerti kalau dia baca laju sekalipun? Ya, sudah semestinya dia orang yang boleh. Ya, maka dengan sebab itulah kita katakan hadis berkenaan dengan baca kurang 3 hari ini pada orang awam, bukan pada alim ulama, bukan pada para sahabat yang sudah pun mendarah daging ayat-ayat Al-Quran tu dalam kehidupan mereka. Ya, dan jelas lagi Nabi kata tak faham, tak reti, bukan Nabi kata tak dapat pahala. Sebab Quran ni istimewa dia, kita tak faham makna pun tetap dapat ganjaran pahala sempurna. Aku tidak kata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Tiap-tiap huruf dapat 10 kebajikan. Nabi kita sebut
Alif Lam Mim daripada zaman dulu sampai zaman sekarang tak ada orang tahu pun makna. Ulama tafsir pun kata Allahu a'lamu bimuradih, Tuhan yang tahu makna dia. Jelas sekali Alif Lam Mim orang tak tahu makna, tapi Nabi bagi tahu pahala sempurna. Ya, maka dengan sebab itu Quran ni tak disyaratkan faham makna baru dapat pahala sempurna. Tak faham makna pun dapat pahala juga. Kalau tak, habis kita orang Melayu tak ada pahala sebab tak faham makna. Ya. Yang berikutnya bab yang ke-16, mengajar Al-Quran kepada yang berhajat serta jangan menolak dengan sombong dan mengambil upah dengannya. Ya. Mengajak Quran ni bila ada orang minta kita wajib mengajak, bila kita ada ilmu berkenaan dengan dia kita jangan menolak. Ya, jangan menolak. Kemudian berkenaan dengan hukum mengambil upah dalam mengajar Quran ni khilaf ulama. Ada ulama yang kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Ya, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Tibyan, kalau dah ada akad daripada awal, saya boleh hajang, tapi boleh ke bayar saya sebulan banyak ni? Ya, orang tu pun setuju, maka boleh ambil upah, kata Imam Nawawi, sebab dah ada akad daripada awal. Ya, dah ada akad daripada awal, hukum dia boleh. Manakala Imam Syafi'i pula mengatakan al-akhdhu bi kitabillahi ahaq, ambil upah dengan kitab Allah tu lebih berhak. Sebab mengambil kira hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia baca surah Fatihah aja diupah dengan 40 ekor kambing. Tu dia tuan-tuan, baca surah Fatihah aja 40 ekor kambing. Dia kata aku boleh baca, aku boleh jampi, tapi kalau sembuh 40 ekor kambing. Ya, orang tu kena sengat kala jengking, minta nak tumpang bermalam di kampung dia, dia tak bagi, dia halau Abu Sa'id dengan kawan-kawan. Ya, tiba-tiba tengah malam menjerit-jerit kena sengat kala jengking. Ketua kaum hak tak bagi tadi tu. Ya, dah tak tahu, panik, tak tahu nak buat apa dah. Pilah tanya orang musafir tu, kalau dia orang ni ada ubat. Oh, kata salah seorang daripada sahabat, ya, aku boleh jampi, tapi kalau sembuh 40 ekor kambing. Dia pun baca surah Fatihah aja pada air, bagi kawan tu minum, langsung sembuh. 40 ekor kambing upah baca Quran, baca Fatihah. Ya, maka sebab tu ada ulama mengatakan boleh ambil upah. Ya, atas alasan tadi. Baik, berikutnya bab yang ke-17, baca dengan qiraat yang masyhur dan jauhi qiraat yang syaz. Kita ada qiraat yang mutawatirah, ada 7 qiraat. Ya, ada 7 qiraat. Imam Nafi', Imam Ibnu Kathir, Imam Abu Amr, Imam Asim, Imam Ibnu Amir, Imam Hamzah dan Imam Kisai. 7 nama ni mewakili qiraat mutawatirah, qiraat yang disepakati, yang diterima makbulah. Kemudian ada lagi 3 qiraat yang namanya qiraat masyhurah, iaitu qiraat Imam Abu Ja'far Al-Qaqqa, Imam Yaqub dan juga Imam Khalafu Ashir. Semua 10 orang ulama ni, 7 dengan 3, 10 ni meriwayatkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabat yang bertebaran di seluruh dunia zaman mereka. Orang ni baca macam Abdullah bin Abbas, orang ni baca dengan Abdullah bin Mas'ud, orang ni baca dengan Zaid bin Sabit, macam tu. Bacaan yang berbeza-beza, dan semua bacaan tu bacaan Nabi. Maka halaman 60-61 ni cerita macam mana dengan Sayyidina Umar mendengar
Hisham bin Hakim baca surah Furqan, tapi bacaan dia berbeza dengan bacaan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, Hakim ni baca Hisham ni baca sedap, aku rasa seronok dengan bacaan dia, tapi bila dia baca bunyi lain aku geram, aku rasa macam nak taram dia time tu juga. Ya, aku sabak, kata Umar, sampai selesai semayang. Lepas selesai semayang aja aku bungkuih dia. Ya, langsung dibungkuih. Hisham ni hang baca Quran apa ni? Aku tak pernah dengar baca macam ni. Kata Hisham, saya baca, ambil pada Nabi. Nabi baca pada aku macam ni. Dia bawa pergi jumpa Nabi. Nabi kata Hisham baca. Bila Hisham baca, Nabi kata sungguh dia baca macam aku baca. Umar cuba baca, Umar baca pula, sungguh yang ni pun aku baca juga. Maka Nabi kita kata Quran ni diturunkan dengan 7 harf. Ya, Quran ni diturunkan dengan 7 harf, maksudnya dengan bacaan yang pelbagai. Maka maksud 7 harf itu ada khilaf ulama yang sangat banyak. Cuma pengarang ni dia ambil pandangan Imam Ibnu Abdul Bar untuk memperjelaskan kepada kita maksud 7 haraf tadi. Halaman 62, 63, 64 itu penjelasan berkenaan dengan makna 7 haraf. Bermaksud ada 7 perbezaan yang besar yang mewakili qiraat bacaan Al-Quran yang diambil daripada Nabi SAW. Jadi saya tak boleh nak jelaskan satu-satulah sebab ya kesuntukan masa yang ada. Baik, berikutnya bab yang ke-18, talaqi daripada para ulama yang adil. Baca Quran ni cari guru-guru yang mantap, cari orang-orang yang diyakini bacaan dia, ya, qari yang paling terkenal sehingga disepakati sampai dikatakan afsahul lisan fi qarnil 20, lidah yang paling fasih pada kurun ke-20 zaman kita ni lah, ya, ialah Syekh Mahmud Khalil Husari. Maka kalau tuan-tuan nak dengar sebutan-sebutan Quran yang fasih, yang tepat, cari YouTube ataupun kita katakan ada apps sekarang ni yang ada himpunan bacaan Syekh Mahmud Khalil Husari. Cuba dengar beza bacaan Syekh Mahmud dengan bacaan qari-qari lain. Orang kita ni sebab dia terlalu asyik dengan imam-imam Saudi, maka tertinggal Khalil Husari. Ya. Tapi kalau kita dengar contohnya bacaan qalqalah, kalau Imam Saudi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq. Ya, qalqalah dia kok macam tu. Ya. Tetapi kalau kita dengar bacaan Syekh Mahmud Khalil Husari, wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq. Tak ada lah qa. Ya. Jadi mana yang tepat ni? Yang tepat ialah bunyi qarrib ilal fathi. Macam mana kata Imam Jazari, wa qalqalatu qarrib ilal fathi mutlaqa wa la tatsbi'anha billadhi qablu litajmula. Qalqalah itu bunyinya hampir kepada fathah, dan jangan sama sekali bunyikan qalqalah mengikut bunyi baris sebelumnya. Ya, Saudi tadi tu qa, sebab apa? Sebab ikut baris sebelumnya fathah, maka dia bunyi fathah. Ya, sedangkan qalqalah itu bunyi yang hampir kepada fathah
secara mutlak, bukan ikut baris fathah. Bunyi hampir kepada fathah kata Imam Jazari adalah bunyi taklil. Bunyi taklil wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, itu bunyi hampir kepada fathah. Jadi lam yalid wa lam yulad, bukan lam yalid wa lam yulad. Ya, baik. Maka bertalaqilah dengan guru-guru yang mahir. Kalau kita tak ada guru yang mahir, paling kurang tidak pun kita ada ikut ya, orang-orang yang telah pun disepakati bacaan dia bacaan yang baik. Lagi satu, muktamad Quran ni pada apa? Ni adik-adik nanti nak mengajar Quran ni, nak mengajar tajwid, kena ingat jangan terlalu mengikat orang yang mengaji Quran dengan kaedah. Oi, kalau baca kena herat mulut, kalau tak herat mulut tak jadi macam Nabi baca. Itu kesilapan dalam mengajar. Quran ni muktamad dia pada pendengaran. Pada pendengaran ni, kalau telinga dengar fasih, fasihlah dia. Bukan muktamad pada cara buat. Ya. Waladdallin. Ada tok guru dia tengok pelajar dia, kalau tak senyum, lam jadi tebal. Waladdallin. Lam jadi tebal. Maka dia kata awak kena senyum. Ya, anak murid dia pun baca senyum. Waladdallin. Lam jadi nipih. Senyum tu kaedah yang sesuai pada dia aja, bukan pada semua orang. Ini dia balik pergi duk test imam kampung. Imam cuba baca, menggigil imam kampung, tak pernah ada kena test. Ya. Elok imam baca aja, salah. Salah kat mana? 27 tahun dah aku duk jadi imam ni. Salah kat mana? Imam tak senyum. Ya. Itu dia mengikat orang dengan kaedah. Senyum tu hanya kaedah sesuai pada dia, bukan pada semua orang. Maka dengan sebab tu ngajak Quran, jangan ikat orang yang mengaji dengan kaedah. Asal dia baca dengar fasih, fasih. Lidah ditujah secara lembut ke gigi hadapan. Ya. Duk ajak orang, lidah ditujah secara lembut untuk sebut huruf dal. Ad. Datang makcik, Ustaz, saya sebatang gigi pun tak ada, nak tujah tang mana? Ya. Tak ada gigi tak boleh baca. Sebab kita ikat dengan kaedah. Tak ada gigi tak boleh baca. Sebab nak tujah lidah tak ada tempat. Ya. Maka dengan sebab itu mengajak Quran jangan sesekali ikat orang yang mengaji dengan kaedah. Kita sebut, suruh dia ikut macam mana yang dia dengar. Dia bagi bunyi sama aja, tak kira lah dia nak buat macam mana pun, kira betul. Ya. Sebab itulah hajak sifat, makhraj huruf itu hanya pendekatan untuk memudahkan umat, tapi bukan semestinya. Ya, bukan semestinya. Tak ada gigi sebatang pun boleh baca. Ya, asalkan dengar bunyi sama. Baik, berikutnya bab membaca dengan melihat mushaf. Sunat baca dengan melihat mushaf. Orang yang baca dengan melihat mushaf dapat ganjaran pahala lebih daripada yang baca melalui hafazan. Sebab apa? Dia tengok mushaf dapat pahala, tangan dia pegang mushaf dapat pahala, dia selak helaian demi helaian dapat pahala, dia jaga adab dalam menyelak Quran juga dapat pahala. Maka dia dapat ganjaran pahala lebih dengan tengok Quran. Tetapi kena tahu, ini dalam hal keadaan di luar sembahyang. Dalam sembahyang, baca Quran daripada hafazan lebih afdal daripada tengok mushaf. Sebab apa? Sebab mazhab Hanafi
Imam Abu Hanifah kata baca Quran melalui mushaf dalam solat batal sembahyang. Ni yang jadi hafiz-hafiz ni, jangan duk jadi imam nanti buka Quran besar kat depan. Ya, bersikap warak hukum. Ya, Imam Abu Hanifah kata baca Quran dengan tengok mushaf di depan dalam solat batal sembahyang. Ya, jumhur ulama kata tak batal. Imam Abu Hanifah kata batal. Ya, maka dengan sebab itu bersikap warak lebih baik. Bacalah daripada hafazan kita. Takat mana kita ingat, faqra' ma tayassarta minal Quran, baca mana yang mudah bagi kita. Ya. Yang berikutnya mengutamakan pembacaan Al-Quran di dalam solat dan menyemak bacaan Quran setiap tahun. Ini juga adab kita dengan Quran. Kita dituntut untuk baca Quran dalam solat tiap-tiap malam. Dan begitulah juga Nabi kita, setahun sekali Nabi kita buat semakkan semula bacaan Quran dengan malaikat Jibril. Baginda baca disemak oleh malaikat Jibril. Maka dengan sebab itulah bila masuk bulan Ramadan kita pun sunat bertadarus supaya menghidupkan amalan, memperdengarkan semula bacaan Quran dan disemak oleh orang lain macam mana dibuat oleh Nabi kita setiap kali bulan Ramadan. Baginda baca kepada malaikat Jibril, disemak juga oleh Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit, dua orang sahabat yang selalu semak Nabi kita baca kepada Jibril. Maka sebab itulah masuk bulan Ramadan orang anjurkan tadarus untuk kita menghidupkan sunnah membaca Quran dan disemak oleh orang lain. Jadi kalau baca dalam sembahyang malam, sunat kita baca ya sepanjang mana sekalipun, sebab sembahyang malam sembahyang sunat. Ya, kalau orang ikut berjamaah dengan kita, kita baca panjang, dia tak tahan nak berdiri, dia boleh duduk sebab sembahyang sunat. Ya. Tapi kalau sembahyang wajib, Nabi kita juga baca pendek. Tengok halaman 69 tu. Macam mana Nabi kita sembahyang malam sampai Abdullah bin Mas'ud kata aku rasa macam nak tinggal Nabi aja. Sebab baca panjang sangat. Ya, sebab sembahyang malam, sembahyang sunat. Tapi kalau sembahyang wajib, Nabi kita tak buat macam tu. Nabi kita baca ayat-ayat yang pendek. Bab yang ke-21, meninggalkan berbantah-bantah dengan Quran. Maksudnya apa? Jangan duk berdebat, jangan duk berjidal, jangan duk bertengkar hal-hal Quran ni. Banyak yang berlaku kesesatan-kesesatan antara kumpulan-kumpulan dan aliran-aliran yang sesat adalah disebabkan berdebat dan berjidal berkenaan dengan Al-Quran. Itu kesimpulan yang dapat kita buatlah, panjang ya. Dan kita juga kena tahu dalam Al-Quran ni ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Muhkam ialah ayat-ayat yang jelas makna dia. Mutasyabih ialah ayat-ayat yang tidak jelas makna, yang mana tak boleh dipahami secara literal. Sebab kalau dipahami secara literal akan bertentangan dengan ayat muhkam. Dalam Quran ayat muhkam sebut laisa kamislihi syai'. Allah tak sama dengan segala sesuatu. Itu ayat muhkam, jelas. Ayat muhkam ni kita kena pegang sungguh. Tiba-tiba dalam Quran juga ada sebut yadullah. Ya, ada sebut yadullah, ada sebut alal arsyistawa. Ya, maka kita tak boleh nak pergi terjemah tangan Allah, Allah duduk bersila, Allah turun macam turun tangga. Tak boleh. Sebab ayat itu ayat mutasyabih. Ya, ayat yang tak jelas makna, yang kalau kita faham secara secara literal akan menjadikan kita membawa akidah tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Maka Nabi kita pesan kepada kita, akhir zaman ni akan ada orang yang suka duk bawa ayat mutasyabih. Ni Nabi dah sebut ni, Nabi dah sebut dah. Bila kalian tengok orang yang macam tu, jangan piduk ikut. Ya. Quran tu berlambak-lambak ayat muhkam, tapi dia piduk sibuk nak bincang ayat mutasyabih.
Nak bagi orang penin kepala sama penin macam dia. Ya. Jadi itu dah dipesan dah oleh Rasulullah. Bila kita jumpa kumpulan macam tu tuan-tuan, qalu salama, selamat jalanlah. Ya, lakum dinukum waliyadillah, senang. Ya, nak bertengkar dengan hang pun aku tak ada modal, kata cukuplah lakum dinukum waliyadin. Ya, senang. Sebab apa? Nabi dah pesan dah. Ya. Nabi kata apa tu? Tengok halaman 71. Iza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzi thamma Allah fahdharuhum. Apabila kamu melihat orang yang menjejaki apa-apa kesamaran, kalau kalian jumpalah orang yang asyik duk sembang pasal itu aja, ya, daripadanya, maka merekalah orang yang dimurkai Allah, maka waspadalah daripada mereka. Hati-hati kata Nabi, jangan duk campur kumpulan ni. Ya, jangan duk campur kumpulan ni. Baik, yang berikutnya bab yang ke-22. Jadi pengarang ni datang pada kita tadi tuan-tuan tentang ayat mutasyabih, nak bagi tahu bahawa memang di antara perkara yang menjadi satu fitnah kepada umat Islam zaman berzaman ialah masalah jidal, bertengkar, bergaduh, mirak dalam masalah ayat mutasyabih. Umat ni jadi berpecah ni disebabkan apa? Duk berdebat tentang masalah ayat mutasyabih. Sesuai dengan tajuk dia, tegahan, ya, berbantah-bantah dengan Quran. Ya. Baik, bab 22, mengelak daripada mentafsir Al-Quran secara zon, secara sangkaan. Saya rasa ayat ni makna dia macam ni, tak boleh macam tu. Kita kena jadi nakil saja. Nakil bermaksud orang yang mengambil kata-kata para ulama. Imam sekian tafsir dengan makna ni, imam sekian tafsir dengan makna ni. Ihdinas siratal mustaqim, Hasanul Basri tafsir siratal mustaqim ialah Muhammad Rasulullah. Ya, maka kita ambil kata-kata ulama yang tafsir tu, sebab kita tak ada kelayakan nak tafsir. Ya, sebab kita orang awam, kita tak ada kelayakan nak tafsir. Baca Quran pun tak boleh, yang duk baca pun terjemahan bahasa Inggeris, dia nak pergi duk tafsir lain pula. Ya, lagi karut. Ya, lagi karut. Ni ada ni. Ya, kumpulan-kumpulan kat Malaysia yang macam tu. Quran ni nak kena disemak semula kata dia, tafsiran pun nak kena diolah semula. Sebab apa? Dah tak sesuai dah, tak relevan dah. Tapi dia hak kata nak tafsir tu pun tudung pun tak pakai. Ya. Nak jadi tokoh ulama tafsir apa? Ya. Jadi itulah ya kelang kabut yang duk ada kat negara kita ni. Maka kita tengok tu apa tegahan Nabi kita, halaman 75. Man qala fil Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berkata sesuatu mengenai Al-Quran tanpa ilmu, maka demi sesungguhnya ia telah mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Jangan duk main suka-suka nak tafsir. Ya. Kalau kita bukan ahli dia. Baik, yang berikutnya, cukuplah kita rujuk tafsir Pimpinan Rahman. Ini JAKIM pun baru lancar pula 2-3 hari lepas. Tafsir Pimpinan Rahman edisi semak semula, yang mana semua tafsiran ayat-ayat mutasyabihat tu dah pun dibetulkan. Tafsir Pimpinan Rahman ni tuan-tuan, dia merujuk 21 kitab tafsir muktabar. 21 buah kitab tafsir muktabar. Cukuplah bagi kita orang awam ni baca tafsir Pimpinan Rahman tu bila kita nak faham Quran. Ya. Baik, 23. Bab 23, tidak bermusafir ke negeri musuh dengan bawa Quran. Hukum dia makruh kita bawa Quran ke negeri musuh kalau dibimbangi Quran tu jatuh ke tangan musuh. Ya. Tapi hal ni dah tak berlaku zaman kita ni. Ya, tak berlaku zaman kita.
Kecuali kalau kita tahu ada setengah-setengah tempat dulu macam di Rusia, kalau jumpa Quran dia mereka akan koyak, mereka akan bakar. Maka pada ketika itu kita nak musafir pergi negeri dia, jangan bawa Quran. Sebab kalau bawa Quran, bimbang Quran akan jatuh dan akan diperhinakan. Ya. Tapi zaman kita ni dah tak berlaku. Kalau berlaku, kalau ada lagi tempat yang macam tu, maka tak boleh bawa Quran pergi ke tempat-tempat yang sedemikian. Baik, berikutnya, apabila membaca satu surah hendaklah tidak melangkau kepada lainnya sehingga selesai menyempurnakannya. Makruh baca ayat ni kemudian lompat pergi ayat lain pula, lompat pergi ayat lain pula. Ya, makruh. Kalau boleh baca sampai khatam, selesai satu surah demi satu surah. Kerana itulah tertib bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok sikit halaman 78 79 tu bawah tu. Ibnu Battal berkata, kami tidak ketahui siapa pun yang berkata dengan wajibnya menurut tertib susunan surah pada bacaan sama ada di dalam maupun di luar solat. Bahkan harus dibaca Al-Kahfi sebelum Baqarah, Al-Hajj sebelum Al-Kahfi contohnya. Ada pandangan ulama mengatakan sunat kita baca Quran ni ikut tertib. Sebab susunan surah demi surah itu ada munasabah dia. Namun ada juga pandangan yang mengatakan boleh-boleh saja kalau kita baca tak ikut tertib. Tak ikut tertib susunan surah. Maksudnya dia baca, contohnya dia baca Iqra dulu, kemudian baru dia patah balik baca Ad-Duha pula contohnya. Dari segi hukum ada ulama mengatakan tidak mengapa. Tidak mengapa. Ta'qis, tertib as-suwar, menterbalikkan tertib susunan surah, tidak mengapa. Sebab pernah diriwayatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berbuat demikian. Maka perbuatan baginda Nabi sekali itu bukan sunnah, tetapi menunjukkan jawaz, menunjukkan keharusan berbuat demikian. Yang dihukumkan haram macam mana? Yang dihukumkan haram ialah menterbalikkan tertib ayat. Dia baca Fatihah daripada belakang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Dia terbalik macam tu. Yang tu hukum dia haram. Yang inilah yang saya katakan ada orang-orang duk buat motivasi hafazan, nak tunjuk kata budak dia ni terror sangat mengapai, dia duk suruh budak dia baca ayat Quran terbalik. Maka dia telah menerapkan benda yang haram pada pelajar dia. Tengok halaman yang ke-79 tu. Adapun apa yang diriwayatkan daripada ulama salaf berkaitan dengan larangan membaca secara songsang adalah membaca dari akhir surah ke permulaannya. Segolongan manusia pernah melakukannya pada qasidah di dalam syair kerana bersungguh-sungguh untuk menghafalnya dan melancarkan lidah untuk membentangkannya. Maka para ulama salaf melarangnya dilakukan pada Quran kerana ia adalah haram. Tak boleh menterbalikkan ayat, tak boleh. Baik, berikutnya pada bab yang ke-25 ialah berkenaan dengan hukum baca basmalah di setiap permulaan surah. Hukum dia sunat baca bismillah di awal setiap surah kecuali surah Taubah. Pada surah Taubah ada dua pandangan ulama. Satu kumpulan ulama kata baca bismillah di awal surah Taubah haram. Satu kumpulan lagi mengatakan baca bismillah di awal surah Taubah makruh. Buat catatan, kumpulan yang kata haram baca bismillah di awal surah Taubah, membaca bismillah di pertengahan surah Taubah, bagi mereka ni hukum dia makruh. Di awal surah Taubah baca bismillah haram,
tengah-tengah surah Taubah macam mana? Contohnya di awal juzuk yang ke-11 dalam surah Taubah. Maka ulama mengatakan, kumpulan ni mengatakan hukum dia makruh. Kumpulan yang mengatakan makruh baca bismillah di awal surah Taubah, bagi mereka ini mengatakan membaca bismillah di pertengahan surah Taubah hukumnya harus. Imam Syatibi kata apa? La budda minha fi ibtidaika suratan siwaha wa fil ajza'i khuyyira man tala. Tak dapat tidak, hendaklah engkau membaca bismillah pada permulaan surah siwaha, kecuali surah Taubah. Wa fil ajza', dan di pertengahan juzuk, pertengahan surah, khuyyira man tala, boleh pilih bagi siapa yang nak baca, maksudnya hukum dia harus. Jadi Imam Syatibi antara yang berpandangan harus baca bismillah di pertengahan surah At-Taubah. Baca bismillah di awal surah Fatihah, mazhab Syafi'i kata wajib, ya, sebab bismillah adalah satu ayat daripada surah Fatihah. Manakala mazhab yang lain mengatakan tidak wajib, bahkan sunat, kerana tak menganggap bismillah satu ayat daripada surah Fatihah. Ya, itu hal khilaf berkenaan dengan di awal surah Fatihah pada halaman 81, 82, 83. Itu adalah penjelasan-penjelasan berkenaan dengan hukum baca bismillah pada surah Fatihah. Maka kesimpulan dia, kita boleh buat mazhab Syafi'i kata wajib, mazhab lain kata sunat. Dalil mazhab Syafi'i ada pada halaman 84 tu. Macam mana Abu Hurairah sembahyang dia baca bismillah kuat, dan dia kata inilah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, bab yang ke-26, mengetahui kelebihan surah-surah dan tidak meninggalkan bacaannya pada waktu-waktu yang terdapat padanya kelebihan. Maka di sini disenaraikan kelebihan-kelebihan surah, ya, fadailnya, antaranya kelebihan bacaan surah Al-Baqarah dan juga Ali Imran, ada hadisnya tu, ya. Begitu juga kelebihan bacaan Fatihah dan surah Al-Baqarah, ya, yang dinamakan Nurain. Kemudian, ya, kelebihan bacaan ayat kursi, kelebihan surah Al-Kahfi, kelebihan surah Al-Ikhlas, kelebihan, ya, surah Al-Mu'awwidhatan, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kelebihan surah Al-Mulk, ya, yang merupakan surah, ya, yang dikatakan syafi', yang memberi syafaat, ya, kepada orang yang membacanya. Kemudian bab yang ke-27, berubat dengan Quran. Ya, ikhtiar berubat dengan Quran. Maka ada amaliyah sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan bacaan ayat-ayat tertentu dan dihembus pada badan. Itu menunjukkan keharusan menjampi dengan Al-Quran. Ya, halaman 95 tu, macam mana Sayyidah Aisyah baca Mu'awwidhatan, tiup pada tangan dan sapu pada seluruh badan Nabi kita waktu Nabi kita sakit. Kemudian berikutnya halaman 96 ni cerita Abu Sa'id tadi yang saya ceritakan, macam mana ketua kaum yang disengat binatang bisa, lalu dibacakan, ya, ayat surah Fatihah, ya, sembuh orang tadi dan diberi pula 40 ekor kambing. Ya, itu menunjukkan, ya, adanya jampi, ya, di zaman Nabi SAW, jampi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Tengok, ya, kenyataan pengarang pada halaman 97.
Tidak mengapa mengambil keberkatan Quran pada bacaannya sama ada dibaca pada diri sendiri ataupun kepada orang lain yang berkeadaan sakit, duka cita, susah hati, musafir, bermukim, dan mengiringi bacaan itu dengan doa. Maksudnya hukum dia harus kalau kita baca Quran dan kita berdoa untuk tujuan-tujuan tertentu seperti orang sakit, orang nak musafir dan sebagainya. Baik, bab yang ke-28, kegembiraan pendokong Al-Quran. Qurra lebih besar daripada kegembiraan orang kaya dan kekayaannya. Nak bagi tahu pada kita, kalau kita ni Allah pilih jadi hafiz Quran, jangan duk rasa hina sangat. Allah, saya ni tak ada apa Qurannya pun. Besar lah tu. Jangan menghina diri di hadapan orang-orang kaya dan hartawan-hartawan ahli dunia. Kita kena tunjuk yang kita juga ada kelebihan, Tuhan bagi lebih daripada dia. Dan rezeki kita bukan ada pada tangan mereka. Tiap-tiap orang daripada kita dah ada pun catatan rezeki ketentuan Allah. Maka jangan kita pergi hina diri depan dia. Makruh kita pergi duk buat macam tu. Kita pergi duk buat lembek tengkuk, hina diri depan dia. Sebab tu para alim ulama dulu kalau dengan ahli dunia, contohnya seperti Salim bin Abdullah bin Umar, ulama tabi'in yang terkenal, apabila Hisham bin Abdul Malik, raja dan khalifah datang nak menghadap Salim bin Amir Salim bin Abdullah bin Umar, maka Salim ni semayang tak berhenti. Khalifah duk tunggu dah bila masa aku boleh jumpa Tok Guru ni, dia semayang tak berhenti pula. Tak larat tunggu, keluar tunggu kat luar lah. Minum-minum dulu, nanti dia keluar mai kita jumpa lah. Sebab duk tunggu Tok Guru buat tak peduli je, semayang tak berhenti. Elok dia keluar pula. Khalifah pun cepat-cepat datang jumpa Salim. Bisik, Tuan Guru, kalau Tuan Guru ada hajat apa bagi tahu saja, insya-Allah kami akan tunaikan lah. Nak buat sekolah kan, nak buat apa kan. Maka kata Salim bin Abdullah, kepada Allah yang memiliki segala-galanya pun aku malu nak meminta. Ini kan pula nak meminta kepada makhluk yang tak milik apa-apa. Khalifah balik macam tu. Khalifah balik macam tu. Sebab apa? Sebab haibah ilmu. Jangan tunjuk kita hina diri di depan pemilik-pemilik dunia. Maka di sini didatangkan hadis-hadis yang patutnya orang yang hafal Quran, orang yang bergelumang dengan Quran, guru-guru Al-Quran tak rasa hina diri dengan pemilik-pemilik dunia. Itu maksud dia. Sebab apa? Sebab kita nak muliakan Quran yang ada pada kita. Jangan sampai jatuh hina. Yang berikutnya yang ke-29, meninggalkan perasaan sombong dengan Quran. Jangan sombong dengan Quran yang kita ada. Jangan sombong. Lalu didatangkan kepada kita satu hadis yang sangat-sangat menakutkan. Yang sangat-sangat menakutkan. Macam mana orang mati syahid tapi bila dia balik pada Allah, Allah kata tidak. Macam mana ulama yang terkenal bila dia balik pada Allah, Allah kata tidak. Macam mana qari baca Quran yang baik, dia kata aku dah baca Quran, aku dah mengaji, aku dah mengajar, tapi Allah kata awak dusta. Sebab awak nak kemasyhuran, awak nak bangga-bangga dengan jawatan. Maka itu sebagai peringatan pada kita. Baik, bab yang ke-30, meninggalkan mengharapkan kekayaan dengan Quran. Jangan duk harap nak jadi kaya dengan Quran ni, walaupun Allah jamin rezeki kita. Orang Quran ni insya-Allah rezeki tak putih, tapi jangan harap dengan Quran tu kita nak jadikan Al-Quran sebagai sumber cari makan.
Ya, zaman sekarang ni banyak sangat ya, guna Quran ni sebagai jalan, ya, sumber cari makan. Antaranya buat wakaf Quran, ya, duk kutip wakaf Quran ni merata dah, kemudian hantar ke Mahat Tahfiz, sampai Mahat Tahfiz pun kata jangan duk bagilah budak-budak kami seorang sebiji Quran aja, ni hantar sampai 400 biji, kami nak buat apa? Ya, duk kutip derma nak buat ni wakaf ni merata, wakaf Quran, tapi tak tahu nak pergi bagi tang mana. Asal dengar ada tahfiz saja hantar pergi, tinggal macam tu aja. Ya, asalkan dia dah tunaikan wakaf. Ya, sedangkan wakaf tadi itu tak berjalan juga disebabkan apa? Orang tak baca pun. Ya, tak baca pun. Sungguh nak buat tu, hantar pergi Afrika, hantar pergi mana tempat tu tak Quran tu. Ya. Mahat Tahfiz kita ni kadang-kadang sampai ada pengetua-pengetua tahfiz kita minta tolonglah yang duk buat wakaf Quran ni, jangan duk hantar dah tempat kami. Kami pun tak tahu nak letak mana dah. Budak-budak kami seorang satu aja pun, ya, pegang Quran. Bukan nak, ya, bukan sampai 3-4 biji seorang. Ya. Itu jadikan Quran sebagai sumber cari makan. Ya. Walaisa liqur'anihim mutaakkila. Imam Syatibi sebut para qurra' Quran ni, ulama-ulama Quran yang sebenar ni adalah orang yang tak jadi Quran sebagai sumber cari makan dia. Baik, bab 31, tidak membaca Quran di tempat-tempat kotor. Ya, tak baca Quran di tempat kotor. Yang ni kena faham ni. Kena faham sungguh. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah saling berbicara di antara dua orang yang berada dalam tandas dan melihat salah seorang daripada keduanya kepada aurat sahabatnya, kerana sesungguhnya Allah murka atas perbuatan demikian. Maksudnya apa? Hukum makruh duduk dalam tandas duduk sembang. Oi, habis belum? Belum lagi, kejap. Ya, hukum makruh. Oi, apa tu kuat sangat. Ya, duduk sembang sambil-sambil. Ya, sambil-sambil duduk sembang dalam tandas sebelah menyebelah. Ya, hukum dia makruh. Apa kena mengena larangan baca Quran ni? Ni cerita orang sembang dalam tandas. Apa kena mengena dengan baca Quran? Ya, maka di sinilah, ya, adanya yang dikatakan qiyas aulawi. Kalau bersembang pun tak boleh dalam tandas, sedangkan bersembang tu hukum dia harus, maka baca Quran lebih-lebih lagi tak boleh. Bersembang hak biasa-biasa ni pun tak boleh, baca Quran lebih-lebih lagi tak boleh. Itu maksud dia daripada, ya, istimbat para ulama, macam mana ulama mengkiaskan hukum larangan baca Quran di tandas. Loceng bunyi dah tuan-tuan, habis dah tu. Tu loceng balik ke loceng apa tu? Baik, yang berikutnya bab 32. Ya, bab 32, meninggalkan berlebih-lebihan dengan Al-Quran. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, akan muncul dalam kalangan kalian segolongan orang yang kalian berasa hina. Ni hadis kita baca tadi. Ya, dia orang ni berlebih-lebihan dalam baca Quran. Ya, dalam kita katakan sifat huruf makhraj ke apa, ketekan sungguh, tapi dalam nak faham amal dengan Quran tak beramal. Quran ni hanya sekadar pada taraqi aja, pada peti suara aja. Lebih-lebih sungguh, ya, dapat baca Quran ni, tapi beramal dengan Quran tidak. Ya, ambil hukum-hukum Al-Quran tidak. Itu maksud dia. Maknanya akan datang pada zaman kamu satu golongan yang melakukan ibadah dengan banyak tetapi dalam keadaan riak dan sum'ah. Mereka sangat jauh daripada agama seperti anak panah yang terlepas dari busurnya yang pantas. Maka bacaan Al-Quran secara riak tiada pahala baginya, dan bacaan Al-Quran yang sebenar tidak berlaku kecuali untuk beriman dengannya dan mengamalkannya kerana Allah. Bab 33,
mengeraskan suara dalam sembahyang malam, ya, dah pun masuk dalam tajuk sebelumnya, bab 34, tidak meletakkan sesuatu di atas mushaf kerana memuliakannya. Ya, makruh kita ambil benda spek mata ke letak atas Quran. Handphone selalunya amboi lagi mulia handphone pada Quran, letak atas Quran. Ya, hukum dia makruh. Ya, letak sesuatu di atas mushaf. Juga di sini diambil dengan cara qiyas aulawi. Ya, di mana hadis Nabi kata jangan bermusafir ke negeri musuh kerana bimbang Quran jatuh ke tangan musuh. Sebab musuh bila dapat Quran dia tak hormat Quran tu. Maka kalaulah jatuh Quran di tangan musuh, musuh tak hormat, Quran ada kat tangan kita, kita tak hormat, itu lebih berdosa. Ya, Quran ada di tangan kita, kita tak jaga kehormatan dia, itu lebih besar dosanya daripada Quran yang jatuh ke tangan musuh. Baik, bab 35, menerangi rumah yang dibacakan Al-Quran. Maksudnya sunat baca Quran dalam keadaan terang menerang, supaya tak salah titik, tak salah baris, tak salah apa. Maka orang pertama yang menerangi suasana malam di dalam Masjid Nabawi ialah Sayyidina Umar. Dialah orang pertama yang menyalakan pelita-pelita di dalam Masjid Nabawi, sehingga orang dapat beribadah dan dapat baca Quran dengan baik. Baik, bab yang ke-36, memuliakan ahli Al-Quran. Maksudnya bila kita tahu ada tokoh Quran, ada ahli Quran, ada alim Quran, ada ulama Quran, kita beri penghormatan sesuai dengan kedudukan dia kerana kemuliaan Quran yang ada pada dirinya. Itulah ya bab yang terakhir. Ya, penutupnya saya nak sebut juga berkenaan dengan pelupusan Quran. Sebab pelupusan Quran pun dah jadi bisnes yang sangat laris. Ya, sejak banjir baru ni. Ya. Di negeri Selangor saja 40 kontainer Quran semua. Hantar satu pusat pelupusan, dia lungguk di tepi jalan, dia tutup dengan kanvas sampai satu jalan orang tak boleh lalu. Ya, buka tengok semua Quran. Nak tunggu kering, ya, lama sebab benda basah. Kemudian nak duk bakar sikit pula. Ya, taklah mahal pun sekilo RM5 saja. Ya, tapi 40 kontainer puas dah juga. Ya. Maka tuan-tuan, pelupusan Quran ni ada dua. Jumhur ulama mengatakan Quran itu dilupus dengan cara bakar. Itu pandangan jumhur, mengatakan Quran ni dilupuskan dengan cara bakar. Mazhab Hambali mengatakan Al-Quran itu lebih afdal ditanam daripada dibakar. Maka bermaksud pelupusan Quran juga boleh dibuat dengan cara ditanam. Maka yang payah kita nak keringkan, yang basah-basah hari itu, kalau kita ada satu tanah kosong, kita gali aja lubang, tanam. Itu adalah lebih baik mengikut mazhab Hambali. Kedua-dua perkara ini, baik bakar, baik tanam, dinisbahkan kepada perbuatan Khalifah Osman. Sebab Sayyidina Osman pernah arahkan semua Quran yang ada di tangan umat mestilah dibakar dan salin semula Quran yang dihantar oleh beliau. Maka umat pun bakar semua Quran masing-masing, salin semula Quran yang ada di tangan yang dihantar oleh Sayyidina Osman. Maka bermaksud pelupusan Quran berlaku zaman Sayyidina Osman dengan cara bakar. Tapi apabila arahan itu sampai kepada penduduk Madinah, orang-orang Madinah kata kami sayang Quran kami, nak bakar sorry kami tak mau. Penduduk Madinah enggan membakar Quran mereka, mushaf mereka, sebab rasa ya hina sangat kalau bakar Quran ni.
kalam Allah. Maka Sayyidina Osman pun keluarkan arahan, kutip semua Quran yang ada pada tangan umat di Madinah Al-Munawwarah. Lalu semua Quran yang dikumpulkan digali lubang di dalam raudhah musyarrafah, lalu ditanam di dalam raudhah, ya. Maka bermaksud pelupusan Quran juga berlaku di zaman Sayyidina Osman dengan cara tanam, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tanam lebih mulia daripada bakar. Ya. Maka kalaulah di madrasah kadang-kadang kita ada Quran koyak, ya, sampai kita duk kumpul sampai 30-40 biji. Ya, nak hantar pelupusan sekilo RM5 pula. Ya, modal lagi. Ya, boleh aja gali lubang, tanam. Ya, samalah kat rumah kita ke ada Quran lama yang tak pakai, ya, boleh gali lubang, tanam. Hukum kita lalu ke atas dia bila kita tanam. Ulama kata antaranya Syekh Zaki Ibrahim mengatakan Quran yang ditanam, ya, di bumi, bila ada orang langkah di atas dia, sama aja macam hukum Quran yang ada di dalam bangunan yang bertingkat-tingkat. Kita rumah kita 2 tingkat, kat bawah ada Quran, kita duk berguling berjalan atas tu, tak ada masalah. Ya, maka samalah Quran yang ditanam dengan hukum sama Quran yang ada di bangunan yang bertingkat, di mana orang yang lalu di tingkat atas tak dianggap memijak ataupun melangkah Al-Quran. Ya, saya rasa kalau kita pakat-pakat, ya, tahniahlah bila saya hantar email kepada beberapa jabatan mufti. Ada juga jabatan mufti yang sahut perkara ni. Kita tengok Perak dah ambil inisiatif, ya, buat pelupusan Quran dengan cara tanam. Ya, cuma kena ingat mazhab Hambali kata haram kalau ditanam dengan cara penghinaan. Contohnya dia nak tanam tu, dia tanam dengan bangkai sekali, dia tanam dengan sampah sarap sekali, hukum dia haram. Mestilah ditanam dengan mu'azzam, dengan cara memuliakan. Ya, maksudnya jangan dicampur Quran dengan sampah-sampah lain. Wallahu a'lam. Itulah, ya, pengakhirannya pada ta'zimul Quran. Saya sebut juga berkenaan dengan pelupusan Quran ni, mudah-mudahan kita adalah sikit ilmu selain daripada bakar boleh tanam. Kadang-kadang orang bukan Islam pun komplain juga sebab duk buang habu Quran punya banyak di laut. Oh, kalau kena puak dia buat tak apa. Ya, pencemaran alam ke apa ke tak apa. Ya. Tapi kalau kita tak boleh. Ya. Kalau kita pergi tanam, selesailah isu tu. Tak ada lah orang duk pergi duk ungkit lagi. Wallahu a'lam.